A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan hulu balang, jawatankuasa penggerak masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian. Alhamdulillah. Jadi hari ini mencari kebahagiaan di dunia dan mencari kebahagiaan akhirat. Kalau sebut memanglah semua orang sebut nak bahagia dunia akhirat. Tak ada yang nak bahagia dunia aja. Dalam hati dia tu dia tahu dia nak dua-dua sekali. Tapi boleh ke tidak? Setiap manusia memang nak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan nakkan di akhirat. Hidup bahagia boleh menjadi salah satu tujuan yang terbesar. Itu jadi matlamat utama. Kadang-kadang ada orang cakap ada banyak duit tentu-tentu bahagia. Sebab keadaan memikirkan keadaan dia yang tak berduit. Kadang-kadang lah. Jadi akhirnya pada satu keadaan bila kita ada duit banyak, kita boleh bayar berpuluh ribu, berpuluh juta pun boleh bayar. Tapi kita dilanda penyakit virus yang pelik. Nama dia COVID-19. COVID-19 orang balik pulau tak faham. COVID-19 pun dia faham. Macam tu. Dia kena COVID-19. Dia terlantar. Sebab bukan semua orang boleh menghadapinya tu dengan baik. Dia tengok keadaan condition badan kita. Masuk dalam hospital. Dia boleh bayar berpuluh ribu. Tapi bila makin lama keadaan makin merosot nak menunjukkan apa, duit tak boleh nak beli sihat tu. Jadi tak boleh nak beli sihat. Contoh ada orang dia mengidap penyakit kanser, kan? Dia buat apa? Dia buat kemoterapi. Ada orang dia buat kemoterapi, mati sel-sel kanser tu. Tapi ada juga yang buat kemo, beranak pinak lagi sel kanser tu. Jadi itu bukan kerja kita, kan? Maknanya kita usaha saja. Tapi Allah Ta'ala juga menentukan. Macam kita tadilah, bayar 10 ribu masuk hospital, elok. Ada orang bayar sampai 20-30 ribu, tak elok. Contoh anak-anak kita hari ni, kan? Kita berkira hantar anak kita. Ni contohlah. Berkira hantar anak kita belajar sekolah agama sekarang mahal. Sampai 500 ke 700 ringgit sebulan. Belajar dekat sekolah agama swasta. Ui, mahal. Baik hantar sekolah biasa. Ayat dia, baik hantar sekolah biasa. Cakaplah nak hantar sekolah agama tapi tak mampu. Sudahlah. Kan? Dia kata 700 sebulan. Gila betul. Yang seorang tu gila bab 1. Gila babi. Dia cakap macam tu. Tapi akhirnya apabila dah dewasa, anak dah rosak, anak-anak rosak akhlak, bayar 20 juta sebulan pun belum tentu boleh selesai masalah akhlak. Masa tu dia teringat, kalaulah dulu aku melabur 700 ringgit sebulan untuk pendidikan agama anak aku, contohlah. Kan? Masa itulah kita tahu nilai. Itu contohlah. Jadi perlu diingat, segala sesuatu mesti ada tandanya. Termasuk jugalah untuk bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Itu sebab dikatakan, janganlah kerja kaya. Jangan ajar anak keluarga kita, isteri kita, suami kita, keluarga kita ni, jangan ajar mereka tentang kaya. Tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana akhirnya satu hari nanti kita akan sadar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ya. Contoh malam ni, kan? Free ya tuan-tuan datang malam ni. Bukan kan masuk konsert kan kena bayar. Masuk konsert kena bayar. Kan ada yang sampai 500 ringgit supaya dia boleh duduk doket, boleh tengok bulu hidung penyanyi tu. Punya sanggup bayar 500 ringgit seat depan sekali. Meloncat-loncat penyanyi tu. Tengok. Puas hati dia. Kan? Konsert kena bayar. Datang syamah mana kena bayar?
Malahan kalau menurut firasat saya, kalau tak betul-betul lah, dah lah free, dapat makan pula lepas camat. Contoh ya tak tahulah, ni saya agak-agak lah. Saya agak-agak. Sebab nama masjid pun Masjid Al-Ihsan. Takkan tak ada makan. Macam itulah kan. Kalau tak ada, pergilah order copek kan? Macam tu. Jadi makna kata, kalau kita tengok rezeki kan, mana kita tahu. Ni tak ada kena bayar pun datang. Nampak? Tapi tanda-tandanya sebagaimana Allah Ta'ala ada sebut. Kalau bahagia ni ada tandanya juga. Bahagia ni pun ada tandanya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9 Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Nampak? Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nampak? Dia tak cakap benda yang sia-sia. Dan orang-orang menjauhkan diri daripada perbuatan perkataan yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Jadi makna kata dalam hal ini kita nampak dah dia beritahu dah dalam tu. Tu sebabnya Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Nabi kata syurga bagi orang kafir. Apa maksud penjara? Bukan semua benda kita boleh buat dalam dunia ni. Bukan ikut suka lah kan. Bukan ikut suka. Dan semua ada peraturannya. Nak makan, bukan semua benda boleh makan. Nak menyimpan duit dekat dalam bank, bukan semua keadaan dibenarkan dalam Islam. Kan kena cek sistem perbankannya tu pakai sistem perbankan mengikut syariah ataupun tidak. Dia tahu ini bagus weh, interest dia tinggi kan. Dia lah cakap dapat faedah. Wahal dah beritahu dah segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Itu riba ustaz, bukan interest. Dah ayat dia lah. Contohlah kan. Jadi makna kata, susahlah interest tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh. Apa yang boleh ni? Contoh kan. Jadi itu sebab dia katakan dunia ni penjara bagi orang mukmin. Dan orang mukmin hanya akan rasa lega dan juga terlepas tatkala dia menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab bila dah mati tak ada peraturan lah. Suka hatilah kita nak mandi tak nak mandi. Suka hati orang akan mandikan kita. Suka hatilah kalau tak semayang tak nak semayang. Memang dah tak boleh semayang, orang lain semayangkan kita. Kalau nasib orang tu malah dia tanam dapat di rumput kita ditanam saja. Tah mana lubang dia sumbek itu dia kambus kan dah letak pokok tu. Tak ada siapa pun tahu kita ditanam di situ. Contohlah. Tu macam mana? Kan sebab kita dah mati. Itu sebab dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Tu ada orang tanya, dia kata orang kafir ni macam mana ustaz, kalau orang kafir ni dia buat baik takkan tak ada balasan untuk dia? Kan orang Islam juga dapat pahala, habis orang baik, orang kafir ni. Jadi Allah tu Maha Adil pada orang yang bukan Islam, orang yang kafir, Allah Ta'ala bagi juga ganjaran kat dia. Tapi Allah bagi masa bila? Allah bagi atas dunia lagi. Tu sebab kita tengok orang tu tak semayang tapi kaya. Orang tu tak semayang, tak puasa, tak apa, tapi kaya-kaya. Kita ni semayang hari-hari kat Masjid Al-Ihsan, duit ngam-ngam ni. Kan? Duit air citra pun dah habis. Contohlah kan. Baru dapat air tu dah habis. Habis untuk kaya. Contohlah kan. Jadi nak bagi tahu sebenar-benarnya yang paling pentingnya adalah ganjaran di akhirat. Kita nak bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi untuk mencapainya kebahagiaan ini ada beberapa rahsia. Yang pertama apa? Menjaga solat 5 waktu. Jaga solat. Jangan pernah melalaikan solat, kerana amalan yang pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kan? Tapi bila salat kenalah belajar, jangan main ikut-ikut. Jangan main ikut-ikut aja, belajar. Mencapai kesempurnaan ibadah kena ada 4 perkara. Pertama mesti dengan apa? Mestilah dengan apa? Ilmu. Kena belajar.
Tak tahu tanya. Betul tak saya semayang ni? Betul tak cara saya rukuk ni? Saya sujud ni okey tak? Apa nak berdiri pula sujud kau tu? Katakan, kau sujud lah. Kan? Macam mana sujud? Macam ni perbuatan tangan kau kat mana? Koning dahi kau, hidung kau kat mana? Semua ada. Semua dia ajar. Kau nak belajar kan? Macam itulah. Jangan bagi alasan. Ada satu hamba Allah ni pencen pangkat tinggi daripada Putrajaya. Pangkat tinggi. Pencen tinggi, pangkat tinggi Putrajaya. Memang jusa lah kan. Jusa ke turus tak tahulah. Pengarah. Ketua pengarah. Balik kampung jumpa imam. Saya tak nak sebut kampung mana. Tapi bukan balik pulau. Dia balik kampung, dia jumpa imam. Imam tak tolong, imam boleh tak ajar saya solat? Kerana saya selama ni tak tahu solat. Bayangkan. Adalah satu hamba Allah sebut. Dah tua-tua baru nak belajar. Ada yang cakap. Tapi kita kena fikir. Jangan-jangan dia yang dah tua baru belajar tu lagi elok solatnya daripada kita yang perasan elok. Sebab kita mungkin juga ada di kalangan kita dah lama lagi masjid, tapi semayang pun ikut-ikut, tak pernah tanya. Tak pernah tanya guru yang tepat. Macam mana betul tak cara kita solat. Macam-macam cara orang kan. Macam-macam cara. Pergi Mekah tu kan. Saya balik daripada umrah baru ni. Kan? Ramainya orang kan. Ni 31 atau 30 Mei ni dah mula dah penerbangan yang pertama untuk jemaah haji tahun ni. Hujung bulan ni. Kejap ya kan? Kejap yang masa berlalu. Tu maknanya apa? Kejap yang masa berlalu. Tu maknanya apa? Nak mati. Payah apa nak fikir. Kan? Apa lagi kalau dah copek masa berlalu? Memang tanda-tanda nak matilah. Tanya budak lah. Budak-budak yang pegang himpun, yang merakam lah. Tangannya dah ponik pegang tu. Bila lah nak habis ceramah ni. Kalau aku tahu kau bawa tripod tadi, siapa suruh? Contoh lah kan. Sebab pada dia orang, dia nak simpan, nak rekod, nak tunjukkan kawan. Tengok, aku ada malam tadi. Depan Samsul debat. Contoh lah. Contoh lah kan. Jadi dia tak fikir benda lain. Yang lain yang merakam ni lain pula. Dia rakam ni kan, dia nak edit, dia nak buat, dia nak keluarkan nanti, dia nak buat dengan feature-feature, dengan ada gambar-gambar, ada song terkeluar macam tu, macam-macam lah. Samsul debat tu yang golap tu tiba jadi putih, macam tu lah. Macam-macam lah dia buat kan. Adalah target-target dia. Macam tu juga macam dulu masa puasa kan. Puasa, budak-budak ni puasa, ya Allah lambatnya nak berbuka. Tapi orang budak-budak sekolah menengah yang dah banyak sikit homework assignment dia, cepat berbuka tapi lambatnya nak raya. Kan? Orang tua lain nak macam-macam fikir. Bayangkan 25 Ramadan dah bergaduh. Patut kita raya hari Senin. Bukan Selasa. Marah tu. Kan? Indon raya, Brunei raya Senin. Kenapa kita Selasa? Huru-hara orang yang tengok bulan anak bulan. Kan? Bayangkan. Maknanya marah kalau raya tu hari Selasa. Tiba-tiba umum hari Senin pun marah juga. Lomang tak sampai bakar lagi tu. Contoh lah. Jadi orang Malaysia ni macam tu. Buat apa pun marah. Semua tu. Sekolah buka marah, sekolah tutup lagi marah. Covid tutup sekolah. Sampai bila nak tutup sekolah? Akhirnya buka sekolah. Bila buka sekolah, kes tinggi lagi. Kenapa buka? Semua salah. Warning tuan-tuan. Macam itulah. Jadi dalam solat ni, balik semula cerita solat tadi. Pertama, mesti dengan ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Yang ketiga, mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang-semayang nombor ekor laju ya. Macam mana kan? Semayang-semayang mengumpat, berbakul sampai. Kan? Penceramah tak sampai lagi ke? Maghrib dah ni. Mana? Contohlah. Penceramah sampai dah tadi. Kan? Lebih kurang telajak simpang sikit. Kan? Jadi yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Niat kena betul. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat sebab mak mentua aku ada kat rumah. Contoh macam tu. Tu niat juga tu. Kalau tidak memang dia tak semayang.
Contoh, saja aku semayang maghrib 3 rakaat kat masjid, tiba-tiba malamnya aku datang sebab dengarnya YB pun datang. Contohlah. Kang boleh jumpa dia. Contoh ada macam tu. Ada. Kan? Tapi kat Masjid Al-Ihsan tak adalah tempat lain. Ni semua ikhlas ni. Terpancar cahaya keikhlasan. Nampak kan? Agaklah. Macam itulah. Jadi, yang paling penting kali tu, ingat 4. Mencapai kesempurnaan ibadah. Saya tak sempat nak urai panjang lah. Maknanya kena pilih slot ceramah yang lain. Maknanya confirm kena panggil lagi dia ni. Ya? Macam tu. Kan? Ya, jadi, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua solatmu. Dan peliharalah, berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Khusyuk. Semayang ni dengan khusyuk ni maknanya, penekanan tu, fokus kita kepada Allah Ta'ala tu lebih daripada benda lain. Masalahnya kita semayang jumpa barang hilang. Allahu Akbar. Lah, atas almari punya. Nampak dah tu. Kan? Yang perempuan nak, Allahu Akbar. Lah, baju tu tak jahit tepi lagi. Gitu tu. Kan? Dia dah bagi kat customernya tapi belum jahit tepi. Allahu Akbar. Lah, tadi air tutup ke tidak tadi? Tadi semai maghrib, Allahu Akbar. Samsul Ubat dah sampai ke belum? Contoh kan? Risau. Kan? Imam pun fikir, ni nak baca ayat panjang ke ayat pendek malam ni? Kau panjang dah sampai pula dia. Contoh lah kan? Tak adalah. Contoh. Kadang-kadang tu kita sebab semahyang dengan benda lain. Cuba kita buat perbandingan dia. Semahyang subuh berapa minit agaknya kalau kita boleh ambil? Taklah 5 minit. Semahyang zuhur ambil lah 5 minit. Semayang asar 5 minit, 5 minit, 5 minit. Semua 5 minit kita ambil. Baru 25 minit. Itulah siap zikir, siap doa. Tambah lagi 25 minit. Baru 50 minit. Campurlah kok terlupa sikit. Ambil lah. Slow sikit baca. Kita rengamkanlah 1 jam. Baru 1 jam untuk solat. Lagi 23 jam untuk benda-benda lain. Menyebabkan kita susah nak khusyuk dalam solat. Bercampur benda-benda lain. Tapi kalaupun 1 jam, tapi kita letakkan itu sebagai apa orang balik pulau sebut tu? Priority. Macam tu. Letakkan dia sebagai keutamaan, insya-Allah kita tak akan membenarkan benda lain mendahului solat kita. Semayang tu fikir Allah Ta'ala. Fikir Allah dan Rasul. Memahami bait-bait dalam surah. Dan dalam kitab muka Syafatul Qulub, dia buah tajuk cinta dan mahabbah kepada Allah. Bila dia dengar orang tu membaca ayat suci Al-Quran, menggambarkan betapa teruknya azab neraka. Orang yang tengah berenang tu tenggelam, punya risau, takut tenggelam, dia punya risau, akhirnya lemas mati kat dalam air. Sebab dia faham. Kita baca ayat tu elok senyum. Sebab lepas tadarus tu dapat kain pelikat. Dapat duit RM50 untuk grup tadarus. Contohlah. Kan? Jadi kita kadang tu sebab Nabi sebut akan tiba masanya nanti umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Oh masalah. Mengaji keluar kat mulut. Bacaan kita keluar kat mulut. Kan? Ni mulut sini. Tenggorokan sini, tekak sini. Apa maksud baca tapi tak sampai kat tekak? Apa maksudnya? Maksudnya kalau lah tak sampai kat tekak, dekat hati lebih lagi tak sampai. Itu sebab dia mengaji tapi tetap buat benda-benda tak elok. Kan? Mengaji tetap buat dengan benda-benda yang tak baik. Khusyuk ni yang paling senang macam kita tengok cerita drama Korea lah. Kan? Orang perempuan kan? Orang lelaki dia tak tengok drama Korea ni. Dia tak tengok sangat. Okey lah, orang perempuan tengok drama Melayu lah. Suamiku seorang pendosa. Macam tu. Suamiku seorang pendosa. Dia tengah tengok tu drama ni. Maksud khusyuk tu dia tengok. Fokus kat situ. Anak lalu ni. Tepilah. Mata tetap anak tu khusyuk tu. Dia tak peduli dah yang lain. Lantaklah.
Bang, air bang. Taklah situ. Bang, air. Tu khusyuk lah tu. Dia biasanya orang lelaki kalau tengok tu, tengok wrestling. Kan? Tapi sekarang wrestling dah tak syok dah. Tapi tak salah. Bukan nak ulas dengan tu. Tapi maknanya, khusyuk. Lebih penekanan. Yang kedua, tanda-tanda orang bahagia di dunia dan juga di akhirat, dia tidak membenci orang lain. Kan? Jangan pernah membenci seseorang walaupun dia pernah membuat kesalahan kepada kamu. Cubalah untuk mendoakan dia untuk berubah, kerana terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita mampu memaafkan orang lain. Jangan benci orang. Kita suka kat orang, orang pun suka kat kita. Kita ni benci kat orang macamlah kita tak nak buat salah. Aku tak boleh terima lah apa dia buat kat aku. Kan? Kita ni pernah tak? Macam orang perempuan kan? Benda lain saya boleh maafkan. Perempuan. Panggil orang perempuan tu. Benda lain saya boleh maafkan. Ini soal kesetiaan. Ayat dia. Orang lelaki pun manusia. Macam mana you all terpesona dengan beg-beg tangan. Terpesona dengan kasut-kasut yang mahal-mahal. Tapi lelaki tak pernah minta beg tangan. Lelaki tak pernah minta kasut yang mahal. Tetapi lelaki ni pandangan matanya tu penuh dengan kasih sayang. Jadi kada-kalanya, tu je. Puai mengurai kan? Contohlah, jadi kalau lelaki tu buat silap, abang minta maaf lah, abang tak sepatutnya macam tu. Abang tak sengaja pun. Maafkan abang. Tak bang, cukup sekali. Sekali. Cara cakap tu macam dia tak pernah buat salah. Macam tu lah. Tapi orang lelaki jangan cuba-cuba. Ya. Kau buat salah sekali memang sepanjang hayat lah kau menanggung. Jangan main-main. Dia nampak semayang 5 kali sehari. Sujud lama, menangis-nangis sujud. Contoh berdoa. Kau tengok lah kau buat salah sekali, kau tengok macam mana dia buat. Sampai bila pun saya takkan maafkan abang. Itu ayat. Sampai bila-bila. Dia ambil pula ayat ustaz tu, abadan abadah. Apakah? Macam tu lah. Tapi bukan perempuan sini lah. Tempat lain. Tempat lain. Sini okey. Sangat memaafkan. Orang lelaki pun sama. Jangan hukum orang perempuan. Sebab kita ni manusia. Semua buat salah. Semua buat salah dan silap. Kan? Jadi jangan kita memanjangkan. 2 perkara yang paling mulia di sisi Allah. Tapi susah nak buat. Yang pertama minta maaf. Yang kedua memaafkan. Cukup susah. Senang cakap kat orang. Tapi kena kat diri sendiri belum tahu lagi. Minta maaf, kenapa susah? Kenapa aku minta maaf dengan dia? Bukan aku salah. Itu ayat biasa. Kenapa aku nak minta maaf dengan dia? Bukan aku yang buat salah, ni dia. Kenapa aku minta maaf? Aku pak saudara, dia anak buah. Kenapa nak pak saudara minta maaf dengan anak buah? Pak saudara lah kena minta maaf dulu dengan anak buah. Sebab harapan untuk mati dulu tu cerah. Faham? Bukan kira siapa muda, siapa tua. Dan sekarang mati pula tak kenal usia. Mungkin muda mati, mungkin tua mati, mungkin sehat mati, tak sehat pun mungkin mati. Jadi, jangan tunggu-tunggu. Buat salah, tak kira siapa betul siapa salah, minta maaf dulu. Kenapa lah aku nak minta maaf dengan dia? Aku pangkat macam mana? Dia pangkat apa? Wah, dia bos. Dia tak boleh minta maaf dengan abah. Salah. Tengok syarikat Samsung dulu, ingat tak? Yang handphone yang meletup tu. Terbakar lah, apalah, kan? Satu dunia rekod dia menunduk minta maaf tu. Nampak? Contoh lah, nak beritahu. Jatuh ke maruah dia minta maaf? Tak. Malah orang selut dia sebab dia ambil tanggungjawab. Macam tu. Memaafkan pula, tu lagi best. Aku orang lain boleh, tapi bukan dia. Kau boleh pilih pula siapa kau nak maafkan. Kan? Punyalah teruk kebencian tu. Jangan ada seperti itu. Kan? Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.
Hidup kalau tak ada rahmat, apa guna tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nak masuk syurga, ada satu tiket yang kita kena dapat. Tiket itu adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadahlah banyak-banyak. Itu dia. Tapi kalau hidup kita tak dapat rahmat disebabkan kita tidak memperbaiki hubungan kita satu dengan yang lain, maka rugilah kita. Dalam satu hadis disebutkan, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Hati-hati. Kau jangan lalu lagi dah depan rumah aku ni. Garang tak garang? Aku tak nak tengok kau lalu lagi depan rumah aku. Masalahnya, itulah satu-satunya laluan nak keluar daripada kampung. Pahal pula kau tak bagi orang tu lalu depan tu. Itu je satu jalan yang ada. Contohlah orang bergaduh. Perasan tak? Orang bergaduh kat taman perumahan. Dia marah orang pasang kemah dekat depan rumah. Contoh. Kemah pasang kat depan rumah. Jadi pertama, orang yang nak pasang kemah, adabnya, jumpalah jiran-jiran. Seminggu, 2 minggu sebelum saya insyaAllah tak lama lagi nak kenduri. Saya mungkin nak pasang kemah depan rumah abang ni, sampai rumah abang ni. Bang, saya minta izin bang ya depan rumah. Beritahu dia. Sebab tu laluan dia keluar. Tapi dia kata, tak boleh. Depan rumah ni saya punya. Dia kata kan, tak boleh. Sebenarnya kena sedar depan rumah tu bukan kau punya. Tu PBT, pihak berkuasa tempatan punya. Tapi dia tu kira beradab dah tu nak minta tu. So kita cakap, yelah. Tapi bagi tahu awal sebelum pasang, sehari sebelum ingatkan saya. Takut nanti kang dah pasang-pasang kemah, saya kat dalam dengan kereta lagi. So macam mana pula aku nak memunggah kereta tu? Yelah. Cakap macam tu. Kadang ada orang parking kat depan rumah. Parking kan, panggil saudara mara ramai. Jadi beritahulah kat jiran, maaf ya parking kat depan ni sekejap. Ya, tak apa. Saya tak keluar pun, saya memang 10 tahun dah tak keluar. Aku kena faham maksud tu. Kalau kat macam tu, makna dia marah tu. Ya, memang pun, aku memang dah khaskan dah. Depan rumah ni memang untuk kau. Tu makna dia marah tu. Kau carilah tempat lain. Tu kan adab dia. Jaga hubungan. Minta maaf dan memaafkan. Jangan pernah benci pada orang lain. Kita benci dengan orang macamlah kita ni sempurna. Kita tak sempurna pun. Kemudian yang ketiganya, tunaikanlah zakat. Allah SWT melalui ajaran Islam mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Namun lebih baik untuk memberi daripada meminta. Di sinilah anjuran berzakat menjadi relevan dalam agama kita. Bayar zakat tak? Dah Ustaz, dah settle dah. RM7. Itu zakat fitrah. Zakat pendapatan kita. Zakat emas, perak. Dan zakat simpanan kita. Zakat pendapatan kita. Tengok. Ya. Jangan sebab dia itu kita terhalang untuk masuk ke dalam syurga. Ketika kita tidak mampu untuk berzakat, ada cara dilakukan. Antaranya bersedekah, berinfak ataupun lain-lainnya. Bersedekahlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab sedekah tak pernah memiskinkan orang. Percaya cakap saya. Orang yang pernah rasa betapa hebatnya sedekah, dia akan rajin bersedekah. Maka kepada siapa yang belum pernah mengalami keajaiban bersedekah, malam ni saya tunjukkan satu cara untuk mencipta keajaiban bersedekah. Iaitu, jom sama-sama kita bayar duit ni, masukkan duit banyak-banyak ke dalam tabung pengimarahan masjid dan aktiviti bulanan masjid untuk Masjid Al-Ihsan Sungai Pinang Balik Pulau. Dengan ini, dengan lafaz yang mulia, macam mentori pula. Dan maka dengan ini saya melancarkan tabung pengimarahan masjid dan aktiviti bulanan masjid. Dan pihak Masjid Al-Ihsan Sungai Pinang membuka peluang kepada semua muslimin dan muslimat untuk menginfakkan kitab-kitab yang akan digunakan semasa kuliah masjid. Pihak masjid amat mengalu-alukan kepada yang ingin menginfak kitab yang akan digunakan semasa kuliah. Jadi mana tabung ni? Dah jalan belum? Saya dah lancarkan dah ni. Kau main macam tu ya, umum saja.
Dah, Oh, dah ada dah. Dah ada belah tepi. Dah ada belah tepi. Nanti tolong. Hari tu saya ceramah di, kat mana? Dekat Kedah ni saya ceramah. Apa nama kampung tu? Tak ingat lah nama kampung. Yang bagusnya, ada satu syarikat cermin mata. Dia infakkan cermin mata tu yang untuk orang yang buta. Bukan rabun ni dah, buta, tabal tu, power tu. Yang 100, 150, 200, dia letak dah kat situ. Jadi orang boleh ambil untuk nak mengaji, nak baca kitab. Tapi diingatkan bukan untuk bawa balik. Sesuai tak? Cantik tak? Bawa balik rumah dah. Jangan macam tu. Ya, hanya untuk bacaan, hanya kegunaan dalam masjid saja. Tu antaranya lah yang boleh kita buat. Bersedekah, berinfak dan lain-lain lagi. Contohnya grup mengaji, marhaban berzanji. Mak saya kat kampung, dia kumpulkan duit setiap bulan, kumpul sikit-sikit seorang. Sebab kebanyakan yang grup marhaban berzanji ni kebanyakan yang dah pergi haji dan pernah pergi umrah banyak kali dah. Jadi dia orang pula kumpul duit. Jadi dia pilih orang yang susah, kan, orang perempuan yang susah dekat dalam karyah tu, kemudian hantar mereka, taja mereka untuk pergi umrah. Macam tu. Antaralah yang boleh dilakukan. Itu salah satu contoh. Kemudian yang keempatnya, tanda-tanda berjaya dunia dan akhirat, tidak berkeluh kesah. Untuk mencapai proses ini, kita selalu akan mengalami keadaan diuji, dan tak kurang juga ramai yang berkeluh kesah. Sesungguhnya Allah menjanjikan pahala yang besar pada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Manusia ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, memang secara semula jadinya memang rajin apa? Rajin berkeluh kesah, lagi kikir. Ada je. Aduh, pukul berapa lah nak habis ceramah? Contoh. Aduh, kan? Ada je. Kan? Imam nak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Batuk pula imam ni. Belakang, aduh, imam ni bila lah nak tukar? Berkeluh kesah dia. Keluar, aduh, hilang pula selipar. Balik selipar sebelah lain. Start motor, baru nak start, dah lah pijak punya, starter biasa manual. Rupa minyak pula habis, meter minyak dah lama rosak. Dia lupa nak isi. Tolak pula. Dalam tolak-tolak tak perasan, masuk dalam longkang dengan dia sekali. Teruk betul malam tu hidup dia. Contohlah kan, berkeluh kesah. Aduh, apalah bala hidup aku ni. Dah keluar ayat nampak tak? Bala betul hidup aku ni. Tu kita. Susah nak sabar tau. Keadaan macam tu. Termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang lain, termasuk diri sendiri. Ada je berkeluh kesah. Kan? Jadi, Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar banyak-banyak. Allah uji kita. Allah uji dengan isteri buat perangai. Allah uji dengan suami tak bertanggungjawab. Allah uji dengan anak-anak yang macam-macam perangai. Allah uji kita dengan masyarakat kiri kanan kita ni ada masalah dengan kita. Allah uji macam-macam. Tapi jangan berkeluh kesah. Sabar banyak-banyak. Kadang-kadang tak dapat dia sabar. Walaupun nama dia Sabaruddin bin Sabar. Nama bini dia Sabariah. Nama anaknya Sabri, Sabran, Sabrina, Sabur. Contohlah kan. Contohlah. Anak sabar-sabar saja nama. Tak dapat dia sabar. Kan? Jadi sabar. Allah uji macam-macam. Barang hilang, kereta rosak, rotek mati serentak. Kenapalah time ni rotek nak mati? Oh, nampak dia marah. Ya. Ya. Beli isi borang nak pergi umrah. Dia letak muka Syamsul Debat.
Budak pergi dengan Samsul Debat, sekarang masuk 4,000 je bayar. Ya, murah betul. Sebab ada hamba Allah sponsor. Sudahnya tawaf di KLIA. Tak sampai naik kapal terbang. Potang tu dah sampai dekat balik pulau. Lah, kau tak pergi umrah? Balik hari je. Dah kena tipu. So, untuk makluman semua, Kementerian Pelancongan dah maklumkan. Nak pergi umrah sekarang, minimum 6,990. Maknanya 7,000 dan ke atas. Kalau bawah pada tu, jangan percaya. Membohong. Tak dibenarkan. Ya. Baru ni saya pergi lah. Rehat pada ceramah. Saya pergi bulan 3 gitu. Rehat. Tak ada rehat dah. Sampai sana aku pun confused. Ni Makkah ke Malaysia? Ramai lah orang Malaysia pergi. Dekat Al Jazeera tu tempat hentian rehat daripada Mekah nak Madinah. Mekah nak ke Madinah. 25 ke 30 bas semua orang Malaysia. Ustaz, ambil gambar boleh tak? Ambil gambar boleh tak? Ambil gambar boleh tak? Pakai kain ihram. Daripada Madinah ke Mekah pakai kain ihram. Ustaz, turun dengan kain tu. Kau nak tengok BCG aku apa hal? Contoh, macam perangai ni. Ada satu makcik tu dia kejar saya kat tangga hotel. Dia kejar, tutup dia kejar. Apa hal makcik? Ambil gambar boleh tak? Bukan semalam dah ambil ke? Semalam baju lain. La ilaha illallah. Parah betul dia ni. Macam-macam tu dia ni. Kan? Layankan lah. Tapi makcik dekat tua-tua tu pun ambil gambar. Macam ni lah. Pandai lah makcik tu. Risau lah aku tengok kan. Ada makcik yang seorang tu sini. Tu tak apa. Tengah tawaf. Tengah tawaf ni. Dia ambil gambar. Ya Allah, macam-macam. Itu tak apa. Sekali saya ceramah kat Rompin. Makcik-makcik ni nak ambil gambar dengan saya. Boleh tak ambil gambar? Boleh? Bergambar lah. Saya pun duduk. Adalah orang lelaki 2-3 orang. Perempuan tu berdiri belakang. Tiba seorang makcik ni bersuara. Free size dia. Aku pun menang pula. Free size lah makcik. Yang macam ni itu freestyle katakan. Tapi dia confident. Aku suka dia confident. Janji dia bunyi. Free size. Terasa tersindir orang yang badan yang tak free size tu. Macam tu lah. Tak apalah tu. Janji dia confident. Yang kelima, tanda orang bahagia dunia akhirat, dia menjaga kemaluannya. Jaga kemaluan ni bukan kata dia pakai suara dalam. Tapi menjaga kemaluan ini adalah untuk mengelakkan diri pada perbuatan zina. Pada hari ini, zina dianggap biasa dan lumrah. Pembuangan bayi berapa banyak lah. Banyak umat Islam yang melupakan kewajipannya untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Maka dari itu, siapa yang mampu menjaga pandangan, pemikiran, ucapan dan tindakan, bererti dia menjaga agamanya. Kadang-kadang kita mungkinlah tak pandang perempuan kat tepi jalan. Kita mungkin tak tengok kat kelab malam. Tapi kita ada kelab kat tangan kita. Iaitu kita ada telefon bimbit sekarang. Kita tekannya, tak payah pergi tempat tu. Terpaparlah kat depan mata kita. Itu kena hati-hati. Ya, jaga. Dan sebagai suami, tolong pastikan isteri, anak-anak perempuan kita dijaga. Itulah maksud dayus yang sebenar. Membiarkan isteri, mendedahkan aurat untuk lelaki yang bukan mahram dia, dan kita tak rasa bersalah pun. Kita rasa okey. Itulah dayus yang sebenar-benarnya. Dia pakai tudung, tapi bila dia menunduk terjongket baju tu, nampak kulit badan dia tu. Nampak suara dalam dia jenis apa. Betul? Ni betul berlaku. Pakai tudung tapi baju ketat. Dia tak tutup aurat, tapi dia balut aurat. Pakai baju ketat-ketat. Nak pakai ketat-ketat, pakai kat rumah. Biar dia tersumbul pun tak apa kat rumah. Untuk suami kita.
Tapi kat luar untuk apa? Kan? Itu sebabnya bila perarakan mengumumkan ketibaan kedua mempelai masuk ke dalam dewan, kan? Banyak yang kenui yang tertangguh. Masa PKP itu tak lebih baik kenui. Jadi dia buatlah perarakan masuk pengantin. Pengantin pakai jaring. Pengantin perempuan tu jaring, nampak ni. Dosa tak? Dosa lah. Nampak pula line baju dalam dia tu dekat belakang tu, nampak? Contohnya, orang tengah makan berhenti ni. Macam tu lah. Saya tunjuk lakonan semula. Lawa pengantin tu kan, nampak? Nampak. Kawan tu suap kat hidung nak makan. Temunya terperanjat tengok kan. Salah siapa? Kita agak salah. Nampak tak kan? Jaga. Tu belum cerita lagi. Belum cerita lagi. Dia bagi siapa yang make up anak tu. Kan? Siapa yang make up anak dia? Dia bagi orang yang tak tentu arahan. Tu tak tentu arah. Tak tahulah dia ni senapang ke tidak. Kan? Anak kita perempuan, kita bagi yang tu lah. Dah elok senapang pakai baju perempuan, pening tak? Dah senapang je lah. Faham ke tidak senapang ni? Allah cantiknya, comel, la ilaha illallah. Dia jantan tu. Dosa tak? Dosa. Menyabah tu. Mana? Bubuh bodak kata-katakan dia. Lipstick. Melampau ke tak melampau? Sudah lah. Apa kalau tak make up tu tak jadi kahwin? Jadi ya. Apa salah kan? Parah kan? Ya? Jadi itulah dia. Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31 yang bermaksud, dan orang-orang memelihara kemaluannya kecuali tara isteri mereka atau budak-budak mereka miliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari sebaliknya, maka itulah orang yang melampaui batas. Ya? Kemudian seterusnya, tanda orang bahagia dunia akhirat, dia bersikap rendah hati. Sentiasa merendah hati, tak ada belagak-belagak. 3 penyakit sombong. Apa dia? Yang pertama ujub, yang kedua riak, yang ketiga takbur. Dia masuk dekat dalam masjid ni, dia masuk. Aku yang paling awal ni. Dah seminggu tadi. Aku paling awal. Dalam hati, ujub. Dia terasa syok dia. Kedua riak, dia tengah semayang tu. Bismillah. Terdengar bunyi sliding door, ada orang masuk. Cet. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang tu dengar dia semayang. Itu riak, tunjuk kat orang. Yang ketiga dia siap cakap, kau perasan tak? Siapa paling awal datang masjid minggu ni? Wah, tu confirm takbur. Belagak. Jangan kita sombong. Kadang-kadang dalam hati dia kan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hati, sedap juga suara aku. Sendiri puji tu. Itu antara tu. Dia sendiri cakap, sedap juga. Itu dia. Kan? Jadi hati-hati. Ya? Sebab kita kena faham, bukan semua orang memiliki hidup yang berkecukupan. Kalau diri kita tergolong dalam orang yang berkecukupan, orang yang senang berduit, tanamkanlah sikap rendah hati agar terhindar dari sifat sombong yang akhirnya merugikan kita. Inilah. Saya pun tak tahu. Kadang-kadang saya naik kereta besar pun orang cakap, kereta besar. Ustaz, belagak apa? Naik Azia tak bagi parking dalam pula. Tadi kena tahan kat rela tadi. Minta maaf cik, parking penuh. Parking kat luar. Termasuk tu Encik Amin, Assalamualaikum. Lawat tahabat. Sudahlah. Kan? Macam tu lah.
Susah. Rendah hati walaupun tinggi. Kan? Saya suka orang cakap ni Azia ni nak cover lagi. Bukan. Memang aku suka ni Azia tu. My favorite car. You know. Saya pergi parking kat rumah ada dah suruh tahu rumah Datuk Seri tu. Kereta tu Jaguar, Porsche, Lamborghini. Kat mana aku nak parking? Akhirnya saya parking lah sebelah Jaguar. Barulah sama level. Jaguar Pro 2. Kan sama bunyi tu. Tu parking sebelah tu. Tak ada apa lah. Apa yang kita risau? Bila jam sama berhenti. Betul tak? Malah nak orang naik motor buruk yang 30 km sejam. Sakit hati tengok kan? Nampak tak? Itulah kita nak belagak-belagak apa yang kita nak lagak kan? Bukan bawa mati. Kan? Sama. Nak belagak dengan nama Samsul Debat. Besok lagi 5-6 tahun tak keluar Samsul Sebat pula. Mana kita tahu Samsul Sebat, Samsul Debat, Samsul Debi, semua dah. Kan? Tu isteri saya bising, abang ni ceramah. Kan? Memang betul, hari tu bulan puasa setiap hari ceramah. Kalau boleh, pagi raya pun nak suruh ceramah. Kalau boleh lah. Tapi saya break itu, dia dah ceramah balik. Abang ni ceramah. Saya kata, abang ni ceramah, entah 3-4 tahun ni lagi. Besok abang dah tak ceramah, abang relax ke rumah, jangan kau muntah tengok muka abang, sudahlah. So mula lah tanya, orang perempuan ni betul lah. Ceramah. Bila kita duduk rumah, tak ada ceramah kan ni? Lah. Kan payah tu. Balik awal salah, balik lambek salah. Tak balik lagi salah. Kan? Jadi macam tu lah. Tanamkan sikap rendah hati, tak usah kita sombong-sombong. Semua yang Allah bagi ni semua pinjam-pinjaman aja. Bagi suami, bagi isteri, sementara. Isteri aku lah paling pandai masak kek balik pulau. Sampai terbalik lah pulau ni kalau dia masak. Ya kau. Aku memang tak main lah makan kedai ni. Tak main lah. Besok tu dia makan kedai. Sebelah meja kita. Bukan kau tak makan kat kedai kau. Orang rumah meninggal 2 hari lepas tu. Meninggal orang rumah. Tahu tak makan kedai. Ya, sementara. Suami I bagi I 2K sebulan. You ada? Oh my. 2,000 sebulan. Ngam. Malam tu suami mati tercakik sudu. Tercakik sudu. Tak makan bubur. Abang kram. Totalan tauhid mati. Hilang 2,000 sebulan. Pangkat, kedudukan, kuasa. Sampai masa habis. Betul tak? Iya, sementara jawatan. Ketua kampung berapa kali tu kak? Betul tak? 1 kali pangkat. 3 Perdana Menteri dapat. Nak tunjukkan Allah tunjuk kita sementara. Semua sementara. Takkan tak belajar lagi. Betul tak? Ini bukan cerita politik. Tak kisahlah parti mana pun. Saya cakap ya. Betul. Hui, dia tu dahsyat. Pengarah tu. Kat pejabat tanah tu dia nombor 1 tau. Sampai masuk duduk kat tiang masjid ni. Pahal tu pencen. Betul. Kan? Bukan nak cakap orang, termasuk saya. Saya dulu beberapa tahun dulu, banyak tahun lah, pengarah undang-undang ni, legal advisor. Sekali dapat kad pesara, tunjuk kat hotel, dapat 10%. Pencen. Betul tak? Jadi mana satu kita punya? Tengok. Harta lagi lah. Cuba tengok. Dulu berapa ramai orang. Macam Hulawa kau punya Viva ni. Viva. Tiba-tiba dah ada Beza. Tak lama lagi ada Sama. Beza dah ada. Lepas tu Sama lah pula. Kancil dah keluar. Kenari dah keluar. Kan? Apa? Seladang tak keluar? Tak lama keluar seladang. Kan? Iya tuan. Sementara.
Tapi dia orang cakap kalau nak kalau nak bawa kereta laju, isi minyak yang paling laju sekali. Dekat belah-belah utara banyak. Buruk oil. Jangan kata sebab buruk laju kan. Isi minyak. Kan? Dan begitu juga kan? Kita disebutkan sombong ni merugikan apa? Sebab sombong ni sifat siapa? Sombong sifat siapa? Sifat siapa? Sifat iblis dan syaitan. Sebab dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Seterusnya, tanda-tanda orang bahagia dunia akhirat. Dia selalu memberi. Kan? Konolah selalu memberi kepada orang lain. Selalu ingat orang yang lebih susah pada kita. Kata kata Imam Al-Ghazali. Salah satu contohnya nak bagi hati kita ni ingat kat orang lain adalah bila kita lapar, tu yang kita puasa. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sentiasa membiarkan perutnya berada di dalam keadaan kenyang akan dihinggapi 5 perkara. Orang yang sentiasa perut dia kenyang, maknanya dia tak berlapar. Dia akan ada 5 perkara. Pertama, dia susah nak fikir orang lain sebab dia anggap orang lain kenyang macam dia. Dia fikir orang lain tu adalah makanan dia tu. Dia tak fikir orang lain. Yang penting dia kenyang. Kedua, dia mudah ingkar pada perintah Allah. Bila terlalu kenyang, dia tersandar. Bila tersandar, dia terlelap. Bila terlelap, dia tak semayang. Contoh. Yang ketiga, dia susah nak mendengar nasihat daripada orang-orang yang baik. Suka hati aku lah. Yang keempat, kata-katanya banyak menyakitkan hati orang. Dia tak peduli, yang penting dia kenyang. Dan yang kelima, dia mudah ditimpa penyakit. Selalulah memberi kerana Nabi pun beritahu sesungguhnya tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Makna memberi tentu-tentu lebih baik daripada yang menerima. Contohnya macam ni kan, nak sedekah pelancaran tabung pengimaran masjid ni, bagi, jangan risau, tetap yang terbaik. Bank in, ambil nombor akaun. Nombor akaun ni bank mana? Agrobank. Bank, Agrobank. Nombor akaun, description, doakan saya kaya. Amount, RM1. Tu tak tahan. Amount ni RM1. Cita-cita doakan saya kaya tadi. Kan? Itulah modal tak nak keluar banyak. Tapi untung nak banyak. Tak apalah. Yang penting ikhlas. Ayat dia. Kan? 20 tahun ikhlas ni RM1. Kan? Itu masalah. Tak apalah. Yang penting bagi-bagilah kan. Ikhlaskan hati. Ada orang kalau dah mati besok kan. Dalam kubur. Ya Allah, lapang pula kubur. Dia taklah lapang sangat. Tapi lapang lah. Lapang kubur aku. Kenapa lapang kubur aku ni? Malaikat pun beritahu. Sebab dulu kau pernah sekali kau sedekah ke Masjid Al-Ihsan. Kau bagi RM1. Dan masa tu paling ikhlas kau bagi. Sebab dalam poket kau memang tinggal RM1. Masa tu kau cakap, bagilah. Adalah rezeki lain. Tiba-tiba ikhlas dia tu, RM1 tu. Dia cakap apa dalam kubur tu? RM1 macam ni punya lapang. Kalau aku tahu aku bagi semua hartaku. Salah ni. It's too late, my man. Oh, mak cakap putih. Kan dah terlambat. Waktu hidup lah bagi. Kan? Contoh, tanya Samsul Debat. Ustaz, ni saya ikhlas sumbang tu Ustaz. Untuk duit minyak Ustaz balik. Contoh. Saya tak, ini contoh bukan betul-betul. Contoh. Tak ada lah kan. Iyalah. Tak adalah. Bagi ni kat tabung masjid ni bagi. Kan? Kan itulah. Usaha orang cakap. Samsul Debat ni kalau tak ada 10,000 dia tak datang. Suka hati dia cakap. Mana ada? Kan? Orang bayar 10,000 pun saya ambil lah. Saya tak adalah tolak. Dah dia bagi. Kan? Alhamdulillah. Kau bagi RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang dah lepas tu. Tak adalah. Pandai kan. Tak, saya fikir senangnya. Kalau dulu orang bayar kau banyak ni kau boleh datang. Kenapa sekarang tak boleh? Apa pasal? Oi. Koruk tuan-tuan.
Ada sahabat-sahabat yang kita kenal ni, poning kepala. Saya baik, saya bukan ustaz, baru nak start. Saya cakap tu, 5,000 tak boleh kurang. Ada. Tak peranjat masjid tu. 5,000 tak boleh kurang. Hotel mesti hotel ni. Apa masalah kau ni? Oh, masjid tu bayar dekat dia. Ni 1,900. Penceramah tu tanya, siapa cakap 1,900 ni? Tanya masjid tu, siapa cakap 1,900 ni? Itulah, saya ni dah kira hotel kira ni. Tak adalah, saya ni kurang-kurang 2,500 paling kurang. Dia cakap tu. Paling kurang 2,500. Bukan apa penyanyi kita boleh bayar, takkan kita tak boleh bayar penceramah. Ni ilmu agama kot. Saya kata tu. Yang paling sedih tu, AJK Masjid boleh duduk bersela ni, buka tabung nak cukupkan 2,500. Apa perangai tu? Dia terlupa yang penyanyi tu boleh bayar mahal. Penaja dia siapa? Maxis, Mary Kay, Maybelline. Pernah dengar Samsul buat ceramah Maybelline tajuk? Mana ada ranti lah. Takkan ada. Ceramah pada malam ini ditajuk oleh Maxis. Memang tidak lah. Memang tidak lah. Tak tahu lah kalau dia nak tajuk akan datang, bagus lah. Itulah ni contoh lah. Kadang salah orang ni. Saya pun tak faham kenapa ada penceramah macam tu. Tiket flight mesti macam ni, macam ni. Tak ada ni, tak nak datang. Sakit kepala lah. Kita nak cakap kan, semua kawan-kawan kan. Kenal lah kan. Dia cakap jugalah. Kena cakap lah. Dalam grup tu saya beritahu jugalah. Tak kesian tentang. Sekolah rendah minta 6,000 minta sekolah rendah kat Kedah. Sekolah rendah 6,000 siap tiket flight. Agak ada ceramah tu keluar pemata ke mulut tu. Bismillah keluar. Pemata ramai mau keluar. Saya ceramah kuliah ada beberapa kuliah lagi. Ada yang bayar RM70 lagi pun ada. Ada yang bayar 500, saya bayar 300. Okey lah. Kan? Tak ada masalah tu. Saya ceramah dekat Pahang, ada satu sekolah rendah. 10 sekolah combine minta saya ceramah. 10 sekolah dekat Benta, sempadan daerah Kuala Lipis. 10 sekolah combine nak bayar 300. Terangkat kening. Masa itulah saya PA saya beritahu, macam mana ni 300? Boleh je lah saya cakap. Tapi tanyalah ada tak tempat-tempat lain nak sekali kita sekalikan. Tak adalah pergi satu tempat je, jauh tu. Jadi alhamdulillah pagi tu ceramah kat sekolah tu, petang tu ada satu masjid, malam tu ada satu masjid. Sampailah saya makan ikan patin kat Kuala Lipis tu. Rupa-rupanya satu sekolah, yang 10 sekolah tadi combine tadi, yang bayar 300 tadi, rupanya calon-calon UPSR yang saya ceramah. Setiap sekolah tu calon UPSR dia seorang. Sekolahnya 2 orang. Sekolah ni seorang. SKM, sekolah kekurangan murid. Ya. Memang dah tak ada budak dah kat sekolah-sekolah ni. Dan 300 tu pula cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit. Bayangkan kalau saya tolak, saya hampurkan permintaan dia orang. Lagi dia orang frust kan. Macam tu lah fikir. Saya harap penceramah-penceramah lain tolong dengar lah apa saya cakap. Ya? Ilmu ni Allah bagi pinjam kan. Allah bagi pinjam, kita share lah kat orang. Tapi dah setuju nak bayar tu janganlah dikurangkan. Macam tu lah begitu. Aduh, kelakar pula. Sompek tu kan. Gurau tu nak gurau-gurau. Kemudian apa? Hindari permusuhan. Jangan kita bermusuh. Kita memang tak boleh mencegah orang yang menganggap kita musuh, tapi kita boleh mengubahnya dengan selalu berbuat baik kepadanya. Perlahan-lahan kita akan melihat kebaikan kita dan mengubah musuh kita menjadi teman. Jadi setiap orang mestinya nak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang yang jahat sekeji mana pun, semua orang nak bahagia. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Fusilat ayat 34 bermaksud, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah telah menjadi teman yang setia. Dan begitu juga dalam pada masa yang sama, untuk kita bahagia dunia akhirat, pertama kita kena ada sabar.
Yang kedua, kita kena ada apa yang disebut sebagai syukur. Ketiga, kita kena ada disebutkan sebagai ikhlas. Keempat, kita kena ada apa disebut sebagai redha. Dan begitu juga yang kelima, kita kena ada tawakal kepada Allah. 5 perkara. Sabar, syukur, ikhlas, redha, tawakal. Kena ada kelima-lima ni. InsyaAllah. Bahagia dunia akhirat. Dan macam saya sebut di awal tadi, saya sebut macam mana yang Nabi bagi tahu dunia ni penjara bagi orang mukmin. Sebab ada peraturan yang kita kena ikut. Dan saya tutup dengan macam mana dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20 Allah bagi tahu. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya apa? Maknanya dua-dua dapat. Kejar akhirat, Allah tambah. Maknanya dunia pun kita dapat. Macam datang hari ni kan, dapat dengar, dapat ilmu, dapat apa, contohlah kan. Rupanya Allah bagi juga dunia yang kita terlepas malam ni. Contohlah, kita patutnya nak pergi pasar malam yang paling popular dekat balik pulau. Tapi sebab nak dengar ceramah, kita tak pergi. Kan, tak apalah, minggu depannya lah pergi. Rupanya balik rumah, ada pula isteri dah bungkuskan set siap. Kan, corn in cup. Jagung dalam cawan. Punya pemalih orang Malaysia nak menggigit pun pakai sudu yang makan. Contohlah kan. Jadi ada juga, dapat juga. Betul tak kata dia? Mana dunia pun kita dapat. Itu contoh je lah, satu contoh. Kan ada yang balik, tak ada pun jagung. Ini contoh ya. Dan begitu juga Allah Ta'ala sambung dalam ayat tu. Barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. So mana yang kita nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat, ataupun kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Baik-baik kejar akhirat. Ya? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah antara pengajaran yang boleh kita dapat. Kan? Nak kejar kebahagiaan dunia akhirat, Nabi pun sebut, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik pada menerima. Dan Nabi juga cakap, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Tengok orang lagi susah pada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kan satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, jadikanlah intan. Mana kembang-kembangkanlah ilmu ni kepada orang lain. Walaupun sikit, walaupun simple. Samsul Ubat biasa akan bagi poin yang senang-senang kita nak faham dan senang-senang kita nak ingat. Jadi kongsikan kepada yang lain. Dan tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik Masjid Al-Ihsan ini menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Dan sebelum saya mengakhiri ceramah ni, untuk makluman, dekat luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk diboli. Kan jangan main sawuk buat balik kan, ya? Relax, muka tak bersalah buat balik kan. Tak ada apalah, hanya ada susu kambing al-am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Perempuan faham? Maknanya madu lebah. Itu madu diizinkan. Susu kambing campur kurma, campur madu. Pertama dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing balik pulau. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk orang yang sakit lutut, sakit tumit, yang sembahyang dekat kursi tu elok amalkan, insya-Allah. Yang tak boleh berjalan-jalan, lutut sakit, bila sujud lutut berbunyi tap 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 kan. Minum tu insya-Allah. Dia juga baik untuk orang yang gastrik, GERD, pedih hulu hati, memang sangat baik.
Dia baik juga untuk orang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya. Di mana yang dah tak ada tu tak usahlah cari. Dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik rezeki. Untuk perempuan yang pregnant, elok amalkan supaya nak mengelakkan baby lahir jaundice, demam kuning, minum daripada awal. Ya. Dan begitu juga hari ni kita offer beli 1 45, beli 2 90. Macam sama ambil tak payah je kan. Beli 1 45, beli 2 80. Tak bawa duit tak apa, nanti boleh transfer. Ditakdirkanlah sampai rumah hilang ingatan. Nampak macam mana? Redha lah tuan-tuan. Jadi itulah dia. Ya, mana yang jangan berebut lah, kalau dah habis nanti bagi je nama, nombor telefon dengan apa, nanti kita WhatsApp dan kita akan postkan. Ya. Itu saja. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.